Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya Cikgu Atika binti Adenan. Hari ini kita akan pelajari unit 17 kebersihan alam tanggungjawab bersama amalan bijak. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat membina dan menulis perenggan. Murid-murid bolehlah membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2 halaman 31. Sebelum itu, mari kita menyanyi bersama-sama. Jom! Coklat untuk kaca, biru kertas punya, tin untuk cinta, dan plastik juga. Bila sudah guna, jangan buang merata, masukkan dalam tempatnya, hidup aman sejahtera. Jom kita semula tahan boleh guna, jangan membazir sahaja, Tuhan tak suka. Hei, coklat untuk kaca, biru kertas punya, tin untuk jingga, dan plastik juga. Coklat untuk kaca, biru kertas punya, tin untuk jingga, dan plastik juga. Bila sudah guna, jangan buang merata, masukkan dalam tempatnya, hidup aman sejahtera. Jom kita semula barang boleh guna, jangan membazir sahaja, Tuhan tak suka. Hei, coklat untuk kaca, biru kertas punya, tin untuk jingga, dan plastik juga. Sekian tadi nyanyian kita. Diharapkan dengan nyanyian tersebut adik-adik dapat ingat tong kita semula, warna dan kegunaannya mengikut warna tersebut. Sekarang mari kita kembali ke buku teks halaman 31. Mari kita baca bersama-sama. Amalan bijak. Petang itu, Alice dan ibunya ke pasar raya. Sebelum masuk ke pasar raya, Alice dan ibunya menuju ke pusat kitar semula. Alice mengeluarkan semua barang yang dibawanya. Antara barang tersebut ialah surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Alice mengeluarkan semua barang itu dengan berhati-hati. Nah, kalau adik perhatikan di bahagian awal perenggan tersebut, ada mengatakan bahawa Alice membawa surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Pastinya ruangan kosong ini adalah berkaitan dengan kitar semula. Jadi, apakah jawapannya? Yang pertama, Alice memasukkan surat khabar. Surat khabar ialah kertas. Jadi, kertas berwarna biru. Pandai adik-adik. Kalau adik lihat gambar kedua tu, Alice berada di hadapan tong yang berwarna biru. Selepas itu, dia memasukkan ruangan tempat kosong ke dalam tong berwarna jingga. Berwarna jingga, kalau adik-adik ingat, coklat untuk kaca, biru kertas punya, tin untuk jingga dan plastik juga. Jadi selepas itu dia memasukkan apa? Bahan yang ada, surat khabar dah selesai, bekas plastik, botol kaca. Jadi jingga adalah untuk bekas plastik. Selepas itu dia memasukkan bekas plastik ke dalam tong berwarna jingga. Kemudian Alice memasukkan, pastinya yang terakhir adalah botol kaca ke dalam tong yang berwarna coklat. Pandai adik-adik.
Berdasarkan anak panah tersebut, kita perlulah melengkapkan perenggan menggunakan frasa-frasa yang diberikan, iaitu kaunter bayaran, beg mesra alam dan ganti beg plastik. Adik-adik bolehlah membina ayat seperti berikut. Selepas itu, Alice dan ibunya ke pasar raya. Setelah mengambil barang keperluan, Alice dan ibunya ke kaunter bayaran berdasarkan gambar yang diberikan, iaitu gambar yang ketiga. Baik, seterusnya ialah Alice mengeluarkan beg mesra alam untuk memasukkan barangan yang dibeli. Beg itu menggantikan beg plastik. Inilah amalan bijak yang wajar kita contohi. Sekarang, mari kita lihat buku latihan Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, halaman 33. Jadikan kebiasaan. Frasa yang diberikan adalah balik ke kelas dan bersihkan tapak kasut. Mari kita baca bersama-sama perenggan tersebut. Waktu pendidikan jasmani telah tamat. Siha dan rakan-rakannya balik ke kelas. Sebelum memasuki kelas, mereka membersihkan tapak kasut masing-masing. Perenggan pertama mereka telah berikan. Untuk perenggan kedua dan seterusnya, adik-adik perlulah membina ataupun menulis perenggan berdasarkan frasa dan gambar yang diberi. Kita lihat perenggan yang kedua. Frasa yang diberi adalah mengasah pensel serta bekas khas. Dan ayat yang diberi untuk permulaan adalah pensel sihat telah tumpul. Dia baik, terdapat kesalahan ejaan di sini iaitu siha. S huruf pertama bagi siha seharusnya huruf besar kerana kata nama khas. Baik, watak yang diberikan adalah siha dan perbuatan yang dilakukan adalah sedang mengasahkan pensel. Keterangannya adalah di dalam bekas khas. Jadi ayat yang kita boleh tulis ialah pensel sihat telah tumpul. Dia mengasah pensel di dalam bekas khas. Baik, bagi perenggan yang ketiga pula, frasa yang diberikan adalah pembungkus roti dan tong sampah. Manakala jika adik-adik lihat gambar yang diberikan pula, ia menunjukkan terdapat dua watak yang sedang membuang pembungkus roti ke dalam tong sampah. Watak yang pertama adalah Siha dan watak kedua adalah seorang murid lelaki. Adik-adik boleh menamakan watak tersebut dengan apa jua nama yang adik-adik inginkan sesuai dengan watak seorang murid lelaki. Bagi cikgu, Cikgu Mila nama Adam. Baik, sekarang bagaimana kita ingin membuat ayat? Kita boleh membuat ayat seperti selepas makan, Siha dan Adam membuang pembungkus roti ke dalam tong sampah. Dan yang terakhir adalah frasa kelas bersih dan tiada sampah. Serta gambar yang diberikan adalah gambar murid-murid di dalam kelas bersama seorang guru mereka. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, cikgu itu memberitahu bahawa dia sangat gembira bahawa kelasnya bersih, tiada sampah. Lalu dia memuji murid-murid kelas tersebut. Okay, ayat yang kita boleh bina ialah pertama kita berikan watak. Watak tersebut namakan Cikgu Anis. Memuji kelas apa? Kita namakan kelas adik-adik. Contoh, saya letakkan kelas 2 beta kerana kelas bersih dan tiada sampah. Jadi, lengkapnya adalah Cikgu Anis memuji kelas 2 beta kerana kelas bersih dan tiada sampah. Demikianlah tugasan kita hari ini. Berakhirnya penerangan itu tadi, maka berakhirlah PDPR kita hari ini. Semoga adik-adik melakukan tugasan yang diberikan oleh guru dan menghantar bukti tugasan tersebut kepada guru-guru adik-adik untuk mereka membuat laporan. Sekian saja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.